Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan. Hari ini kami akan membentangkan teori tekstualisme. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang. Yang pertama ialah Nurul Alia Atika binti Hanafi, dan yang kedua ialah Nur Fadilah binti Zahari, dan yang ketiga ialah Nur Maisara binti Fazil. Teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu theoria yang bermaksud visi, berfikir secara dalam atau membuat spekulasi. Menurut Ratner, 1996 mentakrifkan teori dari sudut yang sempit sebagai satu himpunan proposisi yang berkait secara sistematik dan boleh diuji secara empirikal. Menurut John Lee, 1998 mentakrifkan teori sebagai suatu proses untuk memahami apa itu sifat sastera, fungsinya, hubungan teks dengan pengarang, masyarakat dan sejarah. Teori sastera penting untuk memudahkan pengkaji menilai sesuatu karya secara ilmiah dan secara intrindik dan ekstrinsik. Menurut pendapat Manasikana, setiap pengarang haruslah berusaha untuk mencipta sifat kepribadian masing-masing. Oleh itu, jati diri kepengarangan boleh diukur melalui prinsip kepribadian dalam teori sastra tekstualisme. Seterusnya, Abdul Halim menyatakan bahawa Manasikana melihat hegemoni teori-teori sastra barat dalam kesusasteraan Melayu sebagai sesuatu yang tidak wajar kerana baginya, teori barat telah memancarkan konsepsi sastra kita yang tidak mempunyai jati diri dan kurang seiring dengan konteks sosio-budaya di negara. Seterusnya, menurut pandangan Muhammad Mokhtar Hassan, teori tekstualisme tidak kurang hebatnya dengan teori sastra barat kerana falsafah teori tekstualisme berasaskan kepada setiap pengarang yang berhasrat untuk meletakkan teksnya bagi mencapai satu tahap keunggulan. Oleh itu, kajian kami mengandungi 2 objektif. Yang pertama ialah menghuraikan prinsip kehadiran dalam teori tekstualisme oleh Manasikana berdasarkan hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat. Dan yang kedua ialah menghuraikan 4 tahap proses teori tekstualisme. Dalam kajian ini, kami menggunakan 3 kaedah. Yang pertama ialah sumber internet. Pengkaji membuat rujukan melalui laman sesawang untuk memantapkan isi-isi kajian pengkaji berkaitan teori tekstualisme. Pengkaji juga menelusuri pelbagai sumber melalui jurnal, artikel dan berita untuk mengukuhkan isi-isi yang berkaitan teori kajian pengkaji. Yang kedua ialah kepustakaan. Pengkaji mendapatkan sumber maklumat dengan melakukan rujukan melalui buku-buku yang berkaitan teori tekstualisme yang didapatkan di Perpustakaan Tuanku Bainul Usi bagi menguatkan isi-isi teori tersebut. Dan yang terakhir ialah buku rujukan. Pengkaji membuat rujukan di dalam buku Kritikan Sastra, Teori dan Praktis karya Abdul Halim Ali untuk merangka isi-isi bagi membentuk latar belakang teori tekstualisme. Seterusnya, pengkaji juga membuat rujukan dalam buku Intisari Teori Sastra Barat dan Malaysia karya Abdul Halim Ali. Objektif yang pertama menghuraikan prinsip kehadiran dalam teori tekstualisme oleh Manasikana berdasarkan hikayat Hang Tuah, Hang Jebat. Tuah Jebat dalam analisis tekstualisme melalui prinsip kehadiran. Drama Matinya Seorang Pahlawan merupakan drama sejarah yang menggambarkan konflik di antara Tuah dan Jebat. Apabila melihat drama ini, pemikiran kita segera dihadiri oleh teks yang menjadi rujukan pengarang iaitu Hang Jebat Menderhaka karya Ali Aziz. Usman Awang telah menghadirkannya dengan memberi makna yang baru iaitu bahawa Jebat adalah wira, bukan lagi tuah. Hasilnya, teks itu telah terjelma sebagai sebuah teks yang mempunyai keunggulan. Teori tekstualisme beranggapan penghasilan sesebuah teks yang ideal atau unggul bermula dari idea dan pengalaman pengarang. Idea adalah lintasan-lintasan pemikiran yang bergema dalam
yang bergema dalam kesedaran pengarang yang mengembang dan mematang, yang akhirnya dijelmakan dalam bentuk teks kreatif. Manakala pengalaman pula adalah sumber yang mencetuskan idea itu. Pengalaman bergerak dalam sublimasi secara ketidaksengajaan dan terstruktur seperti bahasa. Kajian dan analisisnya bertujuan untuk mendapatkan makna asli pengarang yang terstruktur dalam teks. Langkah yang perlu dilakukan ialah mencari sumber pengalaman pengarang, daripada manakah idea dan pengalaman itu dihadirkan. Ini bererti khalayak yang membaca teks itu juga sebenarnya membina pengalamannya. Sumber pengalaman pengarang dijangka oleh khalayak dikenal pasti melalui peristiwa pergolakan politik, isu semasa, isu ekonomi, gerakan dakwah, kebangkitan ummah, pembentukan budaya dan sebagainya. Artinya pemaknaan sesebuah teks itu berlaku suatu proses apa yang diistilahkan sebagai kehadiran. Objektif yang kedua ialah menghuraikan 4 tahap proses teori tekstualisme. Yang pertama ialah prinsip kehadiran. Dalam proses penciptaan atau penulisan, kehadiran akan terus berlaku dalam pemikiran pengarang sehinggalah teks tersebut disiapkan. Teks yang idea dan unggul bermula daripada idea dan pengalaman. Prinsip kehadiran dalam diri pengarang terbahagi kepada 2, iaitu suatu proses yang berterusan, kehadiran pengalaman secara sengaja atau tidak sengaja. Proses kehadiran yang terus berlaku bermula dari proses pembentukan idea atau sebelum penulisan teks dan ketika proses penulisan teks tersebut siap. Kehadiran pengalaman secara sengaja atau tidak sengaja pula berlaku sebelum pembentukan idea atau sebelum proses penulisan berlaku. Dapat dilihat melalui lintasan-lintasan idea yang bersumberkan pengarang. Kehadiran ini muncul dalam pelbagai bentuk, antaranya struktur, aliran dan unsur. Kehadiran dalam bentuk struktur pula dapat dibahagikan kepada pemikiran plot, latar, watak dan sebagainya. Prinsip kehadiran ini memudahkan khalayak untuk memahami, menghayati dan seterusnya menilai tahap keunggulan teks yang dibacanya. Seterusnya, prinsip pelanggaran. Penciptaan yang membawa unsur-unsur revolusi di dalam sastra. Didefinisikan proses penciptaan dinamik untuk mencapai pembaharuan dalam berkarya dan kaedah untuk mencapai keunggulan. Digunakan bertujuan untuk mendorong pengarang untuk menghasilkan teks atau karya yang unggul. Pengarang perlu memperbaharui teksnya sendiri, iaitu berlainan dengan sesuatu yang sudah biasa. Unsur pelanggaran juga harus dilihat dalam konteks resepsi pembaca itu sendiri. Unsur pelanggaran di sini juga berhubungan dengan penyaduran. Oleh itu, unsur pelanggaran yang khususnya berkaitan dengan konsep intertekstualiti, peranan difamiliarisasi amat diutamakan. Yang ketiga ialah prinsip pengukuhan. Prinsip pengukuhan ini merupakan salah satu usaha permatangan teks oleh seseorang pengarang demi menghasilkan teks yang unggul. Oleh itu, pengarang akan memperbaiki dan menyempurnakan teks yang dihasilkannya agar menjadi lebih baik dan sempurna daripada teks yang dihasilkannya sebelum ini. Kaedah pengukuhan yang digunakan adalah dengan melakukan penyelidikan ke atas teks dengan mencari kelemahan dan kekuatan sesebuah karya. Oleh itu, pengarang meneliti teks-teks orang lain sebagai perbandingan di samping mencari kaedah terbaik untuk melakukan pembetulan dan pengajaran. Seterusnya, pengarang juga melakukan perubahan dalam beberapa aspek, kemudian melakukan penambahan dan pembetulan pada teks. Oleh itu, pengarang yang sedar akan konsep kepengarangannya akan cuba memperbaharui karya yang dihasilkannya.
Seterusnya ialah prinsip keunggulan. Prinsip keunggulan atau disebut juga sebagai kepribadian atau individualism merupakan analisis terakhir teori teks dialism dan merupakan kemuncak perbincangan terhadap sebuah teks atau seseorang pengarang. Menegaskan bahawa setiap pengarang harus berusaha untuk menghasilkan atau menciptakan sifat individualism masing-masing. Salah satu sifat keunggulan yang utama bagi setiap teks ialah ianya mengasyikkan dan memperlihatkan kepribadian pengarangnya, dan terdapat beberapa faktor yang memperlihatkan kepribadian pengarang. Meneliti dan mencari kepribadian pengarang bermakna kita harus membandingkan seorang penulis dengan penulis-penulis yang lain dalam pelbagai peringkat. Pengkaji yang mencari individualiti sering lupa pada dasarnya tiada satu pun karya sastera yang 100% unik. Oleh itu, konsep individualism bukanlah sesuatu yang baharu. Hasil daripada kajian ini, kami dapat menghuraikan prinsip kehadiran dalam teori tekstualism oleh Manasikana berdasarkan hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat, iaitu menukar pandangan baru terhadap konsep heroism. Selain itu memberi impak dalam konsep kewiraan orang-orang Melayu. Kesimpulannya, teori tekstualism menganalisis kreativiti pengarang dalam penciptaannya yang berhubung dengan keunggulan teks. Khalayak akan diberi landasan untuk mengapresiasi dan menilai sesebuah teks dan seterusnya menjatuhkan nilai darjah keunggulannya. Oleh itu, keberanian dan kebijaksanaan dalam teori tekstualism ini dapat dilihat dari Usman Awang dalam mengemukakan satu pemikiran yang baru, iaitu konsep kewiraan Melayu yang baru telah membawa kejayaan kepadanya dalam menghasilkan sesebuah teks yang unggul. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.